respon ada tak? Ada, Maria madam. dan Amy Wong ada tak dalam ni? Jelas? Ada, madam, ada. Jelas? Madam. Jelas? Jelas, madam. Nyalek dong. Madam, lag, madam. Lain. Okey ke madam? Sekitar suara madam? Ada? Okay. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang tak, madam. Jelas tak? Sekat, madam. Sekat-sekat. Madam. Dia lekat-lekat, madam. Oh, sekat, madam. Macam Okey, sekarang okey tak? Dekat-dekat lagi dah? Okey tak? Dengar tak suara madam? Ha? Putus. Putus. putus-putus, madam. Dari tadi suara Putus madam, suara putus. madam. Kami tak dengar madam. Oh my god. Nah, suara madam jelas kat sini. Sekarang jelas, madam. Tadi tak jelas, sekarang jelas. Dia putus-putus, madam. Tadi. Lancar, madam. Okey, kumpulan Yin Wei Bong, Monique, Yin Lee dan Brenda ada tak dalam ni? Ada, madam. Okey, so berkenaan dengan analisis media sosial Facebook. Okey, siapa dulu? Aku lo kah? Siapa-siapa yang ada 4 orang ni semua mesti bercakap lah. Follow lah. Okey lah. Follow lah. Okay, selamat petang, madam. Follow. Wih. Ada go. Go je. Selamat petang, madam. Selamat petang, kawan-kawan. Okey, berkaitan dengan nampak. Jadi evolusi start dari pengenalan. Pengasas, madam. Sorry. Pengasas dia, founder dia adalah Mark Zuckerberg. Full name dia Mark Elliot Zuckerberg. Dia lahir pada 14 Mei 1984 yang seperti yang kita boleh tengok di sana. Dia seorang usahawan teknologi for Amerika Syarikat. Dia juga pengasas bagi app ni lah, Facebook, dan sekarang merupakan ketua pegawai eksekutif Facebook. Okey. Lepas tu evolusi logo dia dari tahun ke tahun ada 5 logo lah, madam. Seperti yang kita boleh tengok di sana. Okey. Aku laptop. Dan sekarang logo terkini dia adalah background dia masih kekal biru. Madam. Dan ada huruf F. Okay, next. Ada Logo. Ada huruf F. Wih. Okey, logo Madam, tak dengar. Ini digunakan daripada tahun bila digunakan. Logo ini dibangunkan pada bila dibangun logo yang terkini. Logo terkini dibangunkan pada antara 2 tahun lepas atau setahun yang lepas. Terdengar ke, madam? Logo, madam. Logo tu start dari 2015, madam. Dengar. Seterusnya latar. Yang 2015. Sebenarnya Facebook ni dia macam projek untuk sekolah mereka. Mark Zuckerberg ni dibantu
oleh rakan sama khusus dengan dia dalam komputer yang yaitu Andrew McCollum, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz dan Chris Parkes. Facebook ialah sebuah rangkaian sosial media di mana hanya rakyat yang berumur 13 tahun ke atas yang boleh menggunakan dan mempunyai alamat email yang sah sejak tahun 2000. So, Facebook ni digunakan untuk menambah rakan, untuk chatting dengan orang sekitar ataupun dengan negara luar dan dapat digunakan untuk menyampaikan segala maklumat yang berkaitan dengan negara luar ataupun di sekitar Malaysia. Okay. So, Facebook, madam sorry. Okay, teruskan. Facebook tu berasal daripada timbangan yang digunakan untuk buku-buku yang disebahkan oleh pihak pentadbiran universiti pada para penuntut pada tahun akademik di AS dengan tujuan membantu penuntut saling mengenali. So dia macam aplikasi untuk berkenalan sebenarnya madam, tapi hanya di internet. Secara internet lah ya. Okay, bilakah Facebook dibangun? Facebook Ke? dia yang 2006. dia menjadi komersial yang 2006. Okay, ada Yes. tak? Apa madam? Madam sekat lagi. Madam sangkut-sangkut madam. Kak, tak dengar. Tak dengar madam. Aduh ini. Oh madam lag lah. Tak dengar, madam. Sangkut-sangkut madam, hilang madam. Madam. Putus-putus, Madam madam. tak jelas, madam. Putus-putus madam. Media Tolong ulang Apa, madam? pelan madam sebab suara madam sangkut-sangkut. Hello? Kamu dekat sana Hello, ke? hello. Hello, madam. Hello, putus-putus suara madam. Putus-putus madam. Madam lag, madam. Madam. Okay, anda menyalakan Facebook. King Okay. Ada negara tak pakai Facebook. Korea Utara. Sekarang dapat dengar tak? Okey, jelas madam. Tepat. Pakai Google Meet. Kena. Korea Utara. Kena. Sangkut madam. Kenapa lain dekat Macam lelaki kat sini? Lelaki ke? Tulis di chat Okay, madam. Korea Utara lagi. Maybe lepas hujan kan? Lagi je ni. Okay, Google Meet. Okay, baik, teruskan dengan kebaikan aplikasi Facebook. Okey. Aplikasi Facebook. Saya, Sekarang madam. sangkut lagi ke? Masih sangkut ke? Ah, Okay, teruskan dengan kebaikan. boleh. Dengar tak, madam, suara saya? Kebaikan aplikasi
Okay, proceed. Kebaikan aplikasi Dengar, Facebook dengar. ada Dengar. uh, kebaikan untuk Facebook ada alat alat perantara untuk perniagaan, medium menambahkan ilmu pengetahuan, mewujudkan hubungan antara negara lain dan rakyat sendiri. Lepas tu membina dan mengkongsi nota dan memanfaatkan sebarang bagi badan bukan kerajaan alam sekitar. Okay, berikan dia punya keburukan aplikasi Facebook. Ya, saya Madam. Okay, teruskan. Selain kebaikan, Facebook juga mempunyai keburukan, yaitu ketagihan, kelalaian, dan juga mudah digodam. Selain itu memaparkan lokasi asli pengguna dan mengganggu pekerja serta pembelajaran. Ketagihan boleh menghadap atau menggunakan aplikasi Facebook lebih dari 1 jam sehingga lupa akan tanggungjawab lain lah, Madam. Betul lah, lalai Macam kamu lah. untuk tidak, Madam. Tidak. Tidak. Lepas tu kelalaian. Tidak menghiraukan pengguna yang lain dengan memberi komen dan memuat naik gambar serta video yang lucah. Wanita bagus, Madam. Teruk. Selain itu juga mudah digodam. Sebab mostly kan kita banyak letak personal information dalam Facebook. Adalah sesetengah pengguna, Madam. Macam email senang digodam. Mungkin akaun Facebook. Macam tu, Madam. Okay. Alright, itu saja untuk kumpulan Facebook. Terima kasih untuk kumpulan PMBY dengan tajuk Facebook. Seterusnya, Madam. Thank you, Okay, Madam. seterusnya Madam nak kumpulan paling handsome setajuk analisis media sosial Instagram. Hai, Madam. Ya, dalam ni. Ada. Okay. Sekejap. Skrin kamu. Nampak? Okay. Tepat, So, Madam. Madam Saya persilakan buka kumpulan. Okay. Cosmos Sakalai, Revier, Aaron Liban dan Muhammad Hanif. Okay, boleh teruskan untuk explain berkenaan Instagram. Okay, saya akan membentangkan tentang pengasas Instagram. Adam Mazhari adalah ketua Instagram di mana dia mengawasi semua fungsi perniagaan termasuk kejuruteraan, produk dan operasi. Sebagai perancang utama, Adam terkenal kerana menyeimbangkan pemikiran reka bentuk yang tajam dengan strategi produk yang bijaksana untuk mencipta pengalaman yang menyatukan orang dan mendorong komunikasi yang sahih. Dia Adam Mazhari ada founder untuk Instagram. Dia ada juga kaki tangan dia yang lain. Adam Mazhari ni is a American, right? Ya, American. Okay. Dia ada juga 2 orang kaki tangan dia. Okay. CEO. Okay. Dan Instagram. untuk logo, Okay. Logo. dia mempunyai 3 logo. Dan yang paling latest yang ini, yang logo terkini. Okay. Logo ini adalah diadaptasi daripada something ke? Diadaptasi daripada apa ni logo ni? Adakah diadaptasi daripada image ataupun barang? Saya rasa ataupun... dia adaptasi daripada kamera. Mengikut reka bentuk yang sebelum ini. Okay. I mean design yang sebelum ini. Okay.
Okey, Alright, seterusnya latar belakang. ke belakang. Saya serahkan kepada Cosmos Sakalai. Okay, Cosmos. Teruskan Cosmos. Saya Cosmos Sakalai akan menjelaskan tentang latar belakang Instagram. Instagram merupakan aplikasi Fire OS pada 15 Jun 2014 dan aplikasi untuk tablet dan komputer Windows 10 pada bulan Oktober 2016. Selain itu, Instagram merupakan sebuah perkhidmatan rangkaian sosial perkongsian gambar dan video secara dalam talian yang dimiliki oleh Facebook Inc. Aplikasi ini dicipta oleh Kevin Systrom dan Mike Kniger dan dilancarkan pada bulan Oktober 2010 di iOS. Versi untuk peranti Android dilancarkan pada bulan April 2012, diikuti oleh aplikasi sesawang pada bulan November 2012. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Muhammad Hanif. Okay, teruskan Muhammad Hanif. Madam. Ya. Saya akan menjelaskan tentang kebaikan Instagram. Antaranya ialah dapat berkongsi video dan gambar kepada rakan-rakan dan sesiapa saja. Yang kedua ialah untuk mencantikkan gambar dan menarik perhatian orang ramai dan diri sendiri. Yang ketiga ialah boleh memasarkan produk dan berniaga secara atas talian dalam bererti lain InstaShop. Yang keempat ialah di Instagram kebanyakan gambar yang dimuat naik menggunakan hashtag bagi memudahkan gambar produk. Akhir sekali, pengguna juga boleh memilih cover video mereka sebelum dimuat naik ke Instagram. Terusnya. Seterusnya saya bagi kepada Revia Ridley. Okay, Revia. Halo Madam boleh dengar ke Madam? Boleh. Okey. Yang seterusnya ialah keburukan Instagram. Keburukan Instagram terdapat 5, iaitu yang pertama, video yang dimuat naik hanya berdurasi kurang 15 minit. Yang kedua, gambar-gambar yang dimuat naik di Instagram bersaiz kecil dan tidak jelas kerana berasaskan telefon pintar. Yang ketiga, mempunyai banyak pesaing kerana terlalu banyak peniaga atas talian ataupun online shop yang menjual barang yang hampir sama sehingga pembeli dengan mudah akan beralih ke tempat lain. Yang keempat, akan menjadi tempat untuk sesetengah masyarakat untuk menabur fitnah melalui gambar yang dimuat naik oleh mereka. Yang terakhir ialah masyarakat tidak tahu untuk bergaul atau dalam erti kata lain antisosial. Okay, terima kasih kepada kumpulan paling handsome. Seterusnya kita pada kumpulan Famous Amos untuk explain berkenaan dengan aplikasi media sosial TikTok. Okay, teruskan. TikTok atau dalam bahasa Chinese adalah Taoying, ialah perkhidmatan rangkaian sosial perkongsian China dimiliki oleh ByteDance, sebuah syarikat yang berpangkalan di Beijing yang diasaskan pada tahun 2012 oleh Zhang Yiming. Okey. Terima kasih. Okey, yang lain boleh mutekan mikrofon. Anda telah mengganggu . Siapa yang bising-bising tu? Sekejap Siapa yang bising ni? Aduh, kacau tu. Apa pula nak bikin? Okey, teruskan sajalah siapa nak. Muhammad Fikri
Tolong mutekan sekejap kamu punya mikrofon. Dengar ke madam? Mutekan mikrofon ni. Kau pakai dua device Kejap madam mas. Kejap madam. Okay. Tak perasan pula. Okay. Mutekan mic masing-masing. Siapa yang bukan presenter, mutekan mic. Okay, teruskan kumpulan Famous Amos. Okay, teruskan kumpulan Famous Amos. Mutekan mic yang lain ni. Tolong. Ada gangguan. Okay, teruskan. Mana kumpulan Evelyn Naira, Mary Hani, Siti Farana, Mary Masha, Muhammad Fazli. Suara saya adakah? Ada. Teruskan. Evelyn. Teruskan. Okay. Lagi terjerumus dengan TikTok. Okay, teruskan. Teruskan Evelyn. Okay. Kedua, nilai kemanusiaan dalam diri. Dengan membuat video TikTok, ini akan menimbulkan rasa bimbang. Adalah apabila ia menghilangkan rasa malu dalam diri. Contohnya dorang menari terkinja-kinja, famous kan. Jadi dorang menari, buat video menari. Ketiga, case jenayah. Adakah suara? Ada. Teruskan. Madam dengar. Ketiga, case jenayah. Aplikasi ini boleh dijadikan sebagai salah satu punca penjenas. Contohnya membuat serangan seksual. Okay, macam mana tu? Contohnya kan orang selalu post video. Jadi muka dorang kan nampak sekali. Jadi penjenayah tuh dia selalu nampak muka dorang macam mana tu? Maksudnya bila dia nampak muka tu, dia jadi macam mana? Dia tahu. Pedofilia. Oh, okay. Alright, seterusnya. 3. Melalaikan. Ketagihan dalam penggunaan gadget sehingga perkara lain terabai serta tidak mempedulikan kualitas persekitaran hidup. Ini mengakibatkan masalah psikologi dan masalah kesehatan diri. Okay, alright, seterusnya. Penyebaran fitnah. Dari membuat video TikTok ni boleh membuat orang di sekeliling membawa mulut. Contohnya kena kecam macam anak dorang buat video, keluarga dorang semua satu keluarga kena. Oh. Yang tidak baik. Okay, itu saja. Okay, alright, seterusnya kebaikan TikTok. Okay. Kebaikan TikTok ada 5. Pertama, menyampaikan message. Semenjak PKP ini, perintah kawan pergerakan TikTok semakin menjadi kegemaran ramai termasuklah jururawat. Contohnya mereka telah memuat naik video cara penggunaan sanitizer yang betul. Okay. Kedua, menambah kos sara hidup. Apabila ramai yang menonton video yang dimuat naik di dalam aplikasi, ia akan mendapat penghargaan dari aplikasi tersebut seperti wang tunai dan lain-lain. Okay, seterusnya. Yang ketiga, mengisi masa lapang.
Dalam keadaan terlalu banyak masa lapang di rumah, pelbagai idea dan kreatif dicurah dalam usaha menghasilkan video. Ini akan membantu mereka menghilangkan bosan dan mampu menghiburkan hati mereka. Dan keempat, perniagaan. Dengan menggunakan aplikasi ini, dapat menarik perhatian kepada orang ramai kerana masyarakat ramai menggunakan TikTok untuk mengisi masa lapang mereka. Seterusnya, nasihat. Penggunaan TikTok ini banyak yang boleh dibuat untuk menjadi drama berunsur nasihat atau menyampaikan unsur-unsur dakwah yang mampu menyentuh hati sanubari. Seperti sekarang lah viral. Yang dakwah-dakwah ya. Okey, Okey. macam tu Kak. Okey, ada lagi? Ada lagi yang belum dibentangkan? Apa? Ada lagi ke yang belum dibentangkan? Tak ada, madam. Semua dah habis. Okey, dah habis. Okey, terima kumpulan Famous Amos. Seterusnya kumpulan ABC. Pedofilia kah? Oh my god. So kecil. Okey, seterusnya WhatsApp. Persilakan ahli kumpulan untuk membentangkan. Boleh dengar ke, Madam? Boleh. Teruskan. Oke, saya yang pengasas punya. WhatsApp ini awalnya didirikan oleh dua pengasas karyawan Yahoo, yaitu Brian Acton dan Jen Koum. Okey. Aplikasi kemudian diluncurkan pertama pada November 2009 setelah pengujian. Dan awalnya WhatsApp hanya eksklusif hadir di App Store. Lepas itu pada 2017 salah seorang pendiri WhatsApp, Brian Acton, memilih mengundur diri dan memulai bisnisnya sendiri dan mengembangkan Signal. Dan Jen Koum juga menyusul keluar pada April 2018. Dan saat ini WhatsApp dipegang oleh Chris Daniel. Itu saja, Madam. Okey, seterusnya. Boleh dengar ke, Madam? Boleh. Teruskan. Saya akan memberitahu latar belakang sejarah pembangunan aplikasi saya dengan Izzat. Okey. So, 5 poin pertama adalah sebenarnya idea WhatsApp sebenarnya adalah akibat daripada kaum yang berasa bosan dengan aplikasi Skype kerana beliau sering terlupa password. Jadi bagi mengatasi masalah tersebut, kaum mula terfikir untuk mencipta satu aplikasi yang hanya memerlukan nombor telefon sebagai ID penggunanya. Okey. Kaum telah mendapatkan hikmat Igor Solomenkov, iaitu seorang pembangun aplikasi di redcoder.com untuk menghasilkan aplikasi WhatsApp. Kaum dengan pantas telah mendaftarkan syarikat WhatsApp di California bersamaan dengan tarikh lahir pada 24 Februari 2009. Sebenarnya semasa pendaftaran ini aplikasi belum lagi diciptakan. Pada awalnya aplikasi WhatsApp tidak begitu menjadi dan seringkali tersekat kerana dan hang. Kaum mula rasa kecewa dan terfikir untuk mencari kerja semula. Selepas kaum menghubungi kawannya Acton yang ketika itu baru saja ditolak oleh Facebook dalam usahanya, beliau mendapatkan pekerjaan.
kaum mula menceritakan berkenaan idenya dengan membina aplikasi WhatsApp dan idea itu tersebut telah diterima oleh Acton. Lepas tu saya serahkan kepada Izzat. Okey, teruskan Izzat. Saya akan sambung latar belakang. Com dan Acton mulakan membaiki aplikasi WhatsApp. Mereka telah menyewa sebuah sudut kecil untuk dijadikan pejabat yang mana di situlah juga adanya pejabat Evernote. Pada Oktober 2009, Acton telah berjaya menarik 5 orang rakannya bekas pekerja Yahoo untuk melabur dalam projek mereka dengan jumlah pelaburan 250,000. Hasil titik peluh mereka mula membuahkan hasil pada tahun 2010 apabila mampu menjana keuntungan sebanyak 5,000 sebulan dengan stabil. Pada masa itu, aplikasi WhatsApp banyak digunakan oleh pengguna iPhone yang menggunakan WhatsApp untuk menghubungi pengguna BlackBerry. Pada tahun 2011, aplikasi WhatsApp terus berkembang apabila berjaya menjadi popular dan menduduki carta top 20 dalam App Store. Pada masa ini, mereka tetap tidak mahu masukkan iklan dalam aplikasi WhatsApp. Kejayaan WhatsApp diteruskan lagi apabila menarik minat Square untuk melabur sebanyak 8 juta. 2 tahun berselang, kedudukan WhatsApp semakin kukuh. Square telah menambah lagi pelaburan mereka meningkat kepada 50 juta dan telah berkembang membuatkan aplikasi WhatsApp bernilai 1.5 bilion. Kini, Kaum dan Acton telah berjaya menjadi kaya raya selepas Facebook bersetuju untuk membeli WhatsApp dengan nilai 19 bilion. Wow, 19 bilion Maksudnya Facebook telah membeli WhatsApp sekarang ni lah. Maksudnya WhatsApp tu di bawah Facebook. Yes. Ya. Okey, seterusnya kebaikan dan keburukan. Saya akan bentangkan tentang kebaikan WhatsApp. Kebaikan WhatsApp ada 5. Pertama ialah percuma. Aplikasi WhatsApp adalah percuma. Ia boleh dimuat turun di kedai mayang sistem operasi yang mempunyai peranting tanpa perlu membayar apa-apa jenis bayaran. Nombor 2 ialah penyelita akhir ke hujung. Mesej, imej dan audio yang dihantar dalam sebar dilindungi dengan penyelita akhir ke akhir. Penyelita ini terdiri daripada sistem perlindungan privasi pengguna yang menjamin bahawa mesej hanya dibaca oleh nombor telefon yang mereka hantar. Nombor 3 ialah menawarkan pelbagai perkhidmatan. Platform WhatsApp menawarkan pelbagai perkhidmat messages segala panggilan suara dan video, nota suara dan naik kandungan multimedia. Nombor 4 ialah membolehkan perkongsian kandungan multimedia. Dalam WhatsApp, anda boleh berkongsi berbagai jenis fail media dari imej ke fail audio dan video. Akhir tu ialah kenalan telefon import. WhatsApp mengimport kenalan terus dan prioriti yang dipasangnya. Lepas tu saya bagi Joe pentangan keburukan WhatsApp. Okey, teruskan. Keburukan WhatsApp. Keburukan WhatsApp adalah perlu dikemaskini setiap kerap pencinta pelancaran platform pelancaran WhatsApp setiap bulan. Banyak kemaskini ini mewakili peningkatan yang ketara dalam operasi aplikasi, tetapi yang lain adalah perubahan estetik yang tidak memberikan peningkatan kepada platform. Selain itu,
buat nombor telefon WhatsApp memerlukan berkongsi nombor telefon dan ada orang yang memilih untuk menyimpan maklumat ini secara pribadi. Seterusnya, WhatsApp ini orang yang tidak mempunyai WhatsApp tidak membenarkan untuk berbincang dengan mereka yang tidak mempunyai WhatsApp. Aplikasi WhatsApp boleh mengambil banyak ruang kedua-dua mesej dan memo, suara dan fail media lain. Ini boleh menyebabkan memori dalam telefon memori dalam telefon full. Aplikasi WhatsApp tidak berfungsi tanpa internet. Platform WhatsApp tidak berfungsi tanpa pemindahan data Wi-Fi sambungan internet lain. Okey, tiada dalam slide. Cuma Madam nak tanya, apakah kelebihan WhatsApp berbanding aplikasi Telegram yang kamu tahu? Yang saya tahu kebaikan WhatsApp dengan Telegram kadang-kadang tak ada notification, dia tak dapat masuk. WhatsApp notification dia dapat masuk dengan cepat. Okey. Alright, dari segi komunikasi, dari segi video call, macam mana? Sebelum ni Telegram tidak mempunyai video call. Baru-baru ni baru ada Telegram punya video call. Jadi WhatsApp lebih maju daripada Telegram. Dia punya video call lah. Okey. Alright, terima kasih kepada kumpulan ABC atas pembentangan berkenaan dengan aplikasi WhatsApp. Kita persilakan kumpulan The Gonjeng untuk membentangkan Muhammad Effendi bin Sanidi. Okey, teruskan. Okey. Firstly, Twitter ni telah dijumpai oleh 4 orang kawan, iaitu Jack Dorsey, Evan Williams, dengan Noah Glass. Jack Dorsey dengan nama penuhnya ialah Jack Patrick Dorsey. Dia lahir pada 19 November 1976 di United States. Lepas tu Evan Williams dengan nama penuh Evan Clark Williams, lahir 31 Mac 1972 pun sama di United States. And then Beeston, iaitu nama penuh dia Christopher Isaac Beeston, lahir pada 10 Mac 1974 di United States juga, madam. Okey. Noah Glass kami cuba cari tak jumpa, madam. Okey, teruskan. Selanjutnya Okey, Husaini. Husaini dari saya, madam, sebab dia tak boleh masuk. Okey, Husaini kalau tak boleh masuk, share dengan kawan lain. Tak perlu buka satu share device. Share device dengan yang lain. Saya guna Zainuddin punya, madam. Kalau tadi siapa? Sufiandi. Kamu kat mana? Kamu berdekatan dengan dia ke? Kamu berdekatan dengan siapa sekarang ni? Yang boleh masuk. Sendiri, madam. Share dengan Zainuddin, madam. Share dengan Zainuddin lah. Okey, share dengan Zainuddin boleh. Itu dia, madam. Okey, teruskan. Share saja. Kalau tak dapat masuk, share device dengan kawan je. Okey. Okey. Saya meneruskan pembentangan kami, iaitu tentang logo Twitter. Logo ini dicipta pada 5 Jun 2012 dan dicipta oleh Jackson Dorsey, Noah Glass, Beeston, Evan Williams. Okay.
Dan ya madam, saya meneruskan dengan siapa? Nurin. Okey, teruskan. Okey. Tapi saya latar belakang madam. Bukan masalah gua madam. Okey, alright, teruskan. Twitter ialah perkhidmatan rangkaian sosial dan microblog yang membolehkan pengguna menghantar dan membaca imej yang dipanggil tweet, yaitu pesanan teks sehingga 140 aksana yang dipaparkan dalam halaman profil penulis dan diutuskan kepada para pelanggan penulis yang dikenakan sebagai pengikut ataupun follower. Maksudnya pengguna lah tu madam. Okey. Lepas tu asalnya pengguna hanya dapat 140 aksana saja menulis. Pada tahun 2017 Twitter telah menguji peningkatan had kepanjangan aksana dengan menganjakkan Bukan aksana, aksara. Salah madam, sorry madam. Okey. Okey, teruskan. Aksara untuk sekumpulan kecil pengguna. Pada 7 November 2017, Twitter telah membenarkan pengguna Twitter untuk mengirim Twitter sepanjang 280 aksara, kecuali yang menggunakan bahasa Cina, Korea dan Jepun. Okey, terima kasih madam. Saya beri kepada kepada Fikri madam. Okey, Fikri, teruskan Fikri. Fikri bentang apa? Kebaikan dan keburukan. Ya madam. Okey, kebaikan. Okey, teruskan Fikri. Adakah Fikri dalam ni? Fikri? Halo? Hello. Line okey tak? Yang clear? Fikri okey kah Fikri? Fikri yang mana tu? Tu apa? Fikri hilang ke Fikri? Rosak. Jerumus Kamu ni sembunyi kat tempat lain-lain ke? Ya, Ini madam. ingatkan kamu duduk setempat. Alah, taklah madam. Kalau tak kamu boleh sebab kamu semua duduk luar Semua duduk luar ke? Madam. Ada Patutlah. luar madam. Ada asrama ada duduk luar. Okay, so Fikri ni duduk luar ke asrama? Asrama madam. Asrama. Okay. Boleh madam. Mana Tu Fikri? ada masalah dekat asrama tu. Fikri okey kah Fikri? Tak apalah madam, saya bentangkan dia madam. Ya bentangkan. Okay, first, Twitter ni mudah disertai, so maksudnya ya tak ambil masa lama lah madam untuk buat akaun Twitter ni madam. Dalam masa kurang 1 minit sajalah madam. Itu pun ikut line ataupun masalah yang lain-lain lah madam. And then Twitter ni mudah digunakan juga. Twitter mempunyai had huruf, digit, nombor sebanyak 140 sajalah madam. Okay. Jadi tidak memikirkan ayat yang panjang lebar untuk dikongsi dan Twitter hanya satu screen yang mana di situ juga kita tweet dan di situ juga ada maklumat yang kita ingin tahu. So dekat wall tu satu je tu madam, kita boleh tweet, kita boleh apa tu madam. And then Twitter adalah sebuah demokrasi. Kita boleh follow siapa kita inginkan dari dalam Twitter dan begitu siapa saja yang boleh follow kita. Twitter tidak sama dengan Facebook yang mana Twitter hanya terima orang yang betul-betul ingin follow dan tidak semua orang boleh melihat maklumat yang kita kongsi. So maksudnya di sini friendly lah sikit madam, tapi yang mudah di-hide madam. Begitulah madam. Boleh di anonymous dalam Twitter, kita boleh menggunakan nama-nama yang diingini sama ada yang kreatif ataupun sebaliknya. Ya beza dengan Facebook yang mana hanya dibenarkan menggunakan nama yang sebenar. Di Twitter juga, kita boleh mengisi profil mengikut kehendak kita sendiri sama ada mahu berkongsi ataupun secara rahsia. And then, emergency. Twitter adalah satu rangkaian sosial yang tidak membenarkan pengguna terperangkap pada masa lalu atau masa depan
yang tak menentu. Sebaliknya, Twitter membenarkan orang ramai untuk berkongsi sama ada maklumat atau cerita-cerita yang berlaku pada hari kejadian. Dengan itu, Tweeters dapat berhubung secara langsung dengan keluarga dan rakan-rakan secara langsung. Nah, begitu je, Madam. Okey, Selanjutnya, baik. Madam, cerita keburukan. Okey. Okey, Seterusnya, Madam. Saya, Madam. okey. Saya akan kejap, Madam. Saya akan terangkan tentang keburukan penggunaan Twitter, Madam. Okey, teruskan. Okey, yang pertama ni burai tweets. Di laman rangkaian sosial ni sebanyak 340 juta tweet baru muncul menurut Twitter. Jadi dia ni Madam macam terlalu banyak dalam satu masa penggunaan. Jadi dia sedikit slow berbanding apps lain. Sebab Twitter ni kan dulu dia lagi famous dari sekarang. Okey. Kedua ni spammer. Twitter dikatakan mempunyai 140 juta pengguna aktif yang mana setiap hari banyak pengguna menggunakan Twitter, akan tetapi peratusan kecil mereka adalah spammer. Jadi macam apa yang kita post tu tapi banyak lagi orang lain post benda yang tak berfaedah. Jadi apa yang kita mau sampaikan tu tak sampai kepada sesiapa. Oh, Okey. Okey, hard. Macam Twitter ni berbanding dengan apps lain, dia mempunyai Twitter Kejut. Aduh, okay, cepat. Apikan. Twitter ni tidak sama dengan apps lain. Dia ada limit tentang untuk menaip dan huruf besar ni, penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Oh, okey. Okey, ada lagi? Pesanan atau message. Twitter ini mempunyai message secara terus kepada pengguna yang membolehkan pengguna bercakap secara pribadi atau rahsia antara satu persatu sama lain. Tetapi pengguna dibolehkan mengantar message secara terus ke satu pengguna yang lain hanya pada satu masa. Dia tidak boleh dalam lain-lain masa, mesti satu masa saja. Okay, and then the next one? Sekejap, Madam. Itu saja? Ya, Madam. Terima kasih. Okay, alright. Terima kasih kepada kumpulan The Gonceng. Okay, untuk pembentangan Twitter. Dan last one adalah kumpulan Mak Leha. Alamak, kenapa tak dibuka ni? Dengar ke, Madam? Okay, dengar. Teruskan. Okey. YouTube Kamu ada buka dua device berdekatan ke? Ya, Madam. Dengan Rojai, Madam. Dia macam dengar dalam gua tu. Dia macam bergema tu. Okay, satu device mute kan? Satu device kamu buka. Mute. Saya dah mute tadi, Madam. Sama juga, Madam. Sama juga. Keluar lu. Tak apa. Kamu ni dekat mana ni? Nanti keluar kan kena hujan pula. Tak apa. Cakap teruskan je. By the way. Tak apa, teruskan saja. Madam dengar juga tu. Saya keluarlah dulu, Madam. Kena hujan. Boleh. Okey. Tak perlu. Kamu just teruskan. Boleh dengar kan, Madam? Boleh. Teruskan, tak apa. Kami dari kumpulan Maleha akan tentang bentuk-bentuk komunikasi YouTube. YouTube ialah sebuah laman web pengehosan video Amerika Syarikat yang beribu pejabat di San Bruno, California. Perkhidmatan ini telah dicipta pada Februari 2005 oleh 3 bekas pekerja PayPal iaitu Chad Hurley, Stephen Chen dan Jawed Karim. Pada November 2006, ia telah dibeli oleh Google dengan harga $1.65 bilion. Okay. YouTube kini beroperasi sebagai salah satu anak syarikat Google. Okay, teruskan. Saya serahkan kepada Irma. Okay, Irma.
Kejap, madam. Okay, dengar. Lagi tekan das ya. Oke. Seterusnya saya akan membentangkan sejarah pembangunan aplikasi YouTube. Pada awalnya, pejabat YouTube terletak di tingkat atas restoran pizza dan restoran Jepun yang berada di San Mateo, California. Video pertama yang diupload di YouTube bertajuk Me at the Zoo yang menampilkan Gerald Karim di Zoo San Diego. Video tersebut masih boleh ditonton sehingga sekarang. YouTube meluncurkan beta test pada bulan Mei 2005 iaitu 6 bulan sebelum official launching yang dilaksanakan pada bulan November 2005. Seterusnya saya akan menyerahkan selebihnya kepada Dalila. Okay, Dalila. Kamu sharing device pun tak apa Yang mana yang kawan yang boleh dapat masuk boleh teruskan saja. Gunakan sharing-sharing je. Okay. Clear ke line? Boleh ke? Hello? Madam? Ya teruskan. Okey. Saya sambung untuk yang sejarah pembangunan aplikasi YouTube. Okay, teruskan. Pada bulan Jun 2018, majalah Forbes memberitahukan bahawa pendapatan YouTube selama tahun 2008 dianggarkan mencapai 200 juta US dollar. Pada tahun 2008, itu mendapat penghargaan George Foster Peabody Award dan kerana telah menjadi Speaker's Corner setelah berjasa dalam pengembangan demokrasi dan kebebasan pendapat. Sorry. Sehingga saat ini YouTube menjadi online video provider iaitu jadi aplikasi pertama untuk untuk orang-orang macam YouTuber mendapat pendapatan. Okay. Yang paling dominan di Amerika Syarikat. Alright. Banyak negara. Tapi di Indonesia pun dah banyak buat. Cuma di Malaysia je belum. Bahkan mungkin dunia dengan menguasai 43 pasaran dianggarkan 20 jam durasi video diupload ke YouTube setiap minit dengan 6 juta views per hari. Itu saja, saya akan pass kepada Ayu Farhana. Okay, Ayu, teruskan. Okay, Ayu. Proceed. Okay, teruskan. Madam dengar sih? Dengar. Teruskan. Untuk kebaikan aplikasi tersebut adalah pertama, menyokong pembelajaran sendiri dengan maklum balas dan peneguhan yang cepat. Yang kedua adalah integrasi multimedia daripada sumber yang pelbagai. Contohnya YouTube sekarang dah ada pelbagai sumber. Macam contohnya kita boleh research apa yang kita mau ulah. Okay.
Yang ketiga adalah interaktif yang membolehkan pembelajaran dapat dijalankan dengan luas dari kawalan kendiri. Dan yang keempat, cara kerja baru dalam komputer akan membangkitkan motivasi kepada pelajar dalam pelajaran. Dan yang terakhir, Madam bawa sikit Madam. Okey, yang terakhir. Pengawasan pengajaran daripada guru dapat diperluaskan kerana maklumat mindah didapati dan senang diatur serta ia membantu pengawasan yang lebih terhadap pelajar. Okey. Alright, untuk keburukan siapa yang bentak? Amal. Okey, teruskan. Okey, saya teruskan dengan kelemahan Madam. Okey. Yang pertama adalah kos tinggi. Yang kos tinggi Madam ada data 1 GB tapi Madam tak dapat tangga YouTube yang lain. Meaningnya Madam tangga YouTube macam Madam nak nanggap pembelajaran matematik tapi Madam siap nanggap pembelajaran sains. Oh, okey So, okey. kosnya yang tinggi lah pakaian data. Mm-mm. Pasal teknologi yang cepat berubah. Dekat dalam YouTube ada cerita tapi dekat view pun ada cerita. So teknologinya berubah, cepat berubah. Okey, Pasal seterusnya. perlu cekap dan bermotivasi untuk berjaya. Yang keempat, program pembelajaran didikan bermutu yang menggunakan kecanggihan komputer masih kurang, terutamanya yang menggunakan mic komputer. Yang kelima, beban pembelajaran guru bertambah kerana terpaksa memahami penggunaan komputer secara terperinci. Dan yang keenam, kreativiti mungkin hanya akan difokuskan kepada pembelajaran yang dikomputerkan saja. Ini akan mengabaikan sikap semula jadi pelajaran yang kreatif kerana semua pelajar adalah menggunakan program komputer. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang terakhir, kumpulan Mak Leha kerana telah membentangkan aplikasi. So, terima kasih kepada semua kerana telah memberikan kerjasama yang baik untuk analisis media sosial dan selepas ini kita akan buat analisis lain pula berdasarkan kepada topik yang akan kita pelajari. Okey, setakat ini ada soalan kelas? Okey, kalau tak ada soalan, Madam ada upload Ada, Madam. Madam, okey, untuk pengetahuan semua, reminder, Madam ada upload satu assignment, tugasan untuk kamu jawab di CDOS, okey, di CDOS untuk blended learning. Nanti Madam minta kamu untuk buka CDOS, pergi kepada nama Madam dan jawab soalan di situ. Okey, nanti Madam akan paste dalam group WhatsApp kat mana kamu perlu klik tu dan jawab. Hantar selewatnya pada hari Jumaat jam 12.30 malam. Okey, boleh? Okey, Madam. Okey, kalau tak ada apa-apa, kalau yang dah tulis nama dan juga tulis nombor pendaftaran, boleh keluar daripada Webex. Kita jumpa pada minggu hadapan. Alright, terima kasih semua. Thank you, Madam. Alright. Sama-sama, Madam. Kalau pakai Google tu boleh? Baik, Madam. Ya, siapa tanya Thank you, soalan? Madam. Bye, Madam. Love you, Madam. Bye-bye. Okey, Yingwi, kenapa Yingwi? Yang tugasan tu boleh jawab di CDOS kah? Ataupun mesti buka di CDOS? Jawab di CDOS, guna model. Guna model Model pun boleh. 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 Okey, Madam. Thank you, Madam. Okay, alright. Okay. Bye, Madam. Bye-bye. Bye-bye. Alright, okay. Bye, Madam. Bye-bye. Okay, thank you semua. Alamak.